Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Zazali bersama dengan guru penyelia saya iaitu Puan Nur Syuhaili binti Muhammad Rusli. Pada hari ini, saya akan membina sebuah robot yang bernama Auto Sinitu. Robot ini boleh bergerak dan dapat mengelak halangan. Robot ini akan memberi tindak balas jika tiada halangan di hadapan, kedua jika ada halangan di sebelah kiri, ketiga jika ada halangan di sebelah kanan, keempat jika ada halangan di hadapan dan kelima jika ada halangan di hadapan di sebelah kiri dan kanan. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Pertama sekali, kita keluarkan Arduino dan breadboard Smart. Kita sambungkan ground dan 5 voltan Arduino ke breadboard Smart. Kemudian saya akan menggunakan motor driver L293D untuk mengawal pergerakan motor. Jadi kita dapat mengawal motor ke arah yang kita mahukan dan motor driver L293D mempunyai 16 pin. Ada 2 ground untuk motor kiri dan kanan. Jadi semuanya kita sambungkan kepada ground breadboard. Lepas tu, kita ambil 2 motor DC untuk sambungkan kepada motor driver. Satu motor kiri dan satu motor kanan. Untuk motor kiri, sambungkan positif kepada output 3 dan negatif disambungkan kepada output 4. Manakala untuk motor kanan, positifnya disambungkan kepada output 1 dan negatif disambungkan kepada output 2. Kemudian, kita gunakan bateri 9 voltan untuk sambungkan di power 2 motor driver dan negatif disambungkan ke ground. Seterusnya, kita akan sambungkan enable 1 dan 2 ke digital pin 6 untuk mengawal kelajuan motor kanan. Manakala, enable 3 dan 4 disambungkan ke digital pin 11 untuk motor kiri pula. Untuk mengawal kelajuan, kita perlu menggunakan pin yang ada signal PWM. Pin yang ada signal PWM mempunyai garis lengkuk kat sebelah dia. Sebab tu saya menggunakan pin 6 dan 11. Power 1 kita disambungkan kepada 5 voltan. Selepas itu, kita sambungkan input 1 ke digital pin 5 dan input 2 ke digital pin 4 supaya motor kanan dapat menerima input untuk bergerak. Seterusnya, sambungkan input 3 ke digital pin 13 dan input 4 ke digital pin 12 untuk motor kiri menerima input. Jadi, dah selesailah kesemua 16 pin motor driver disambungkan kepada bahagian lain. Seterusnya, kita akan gunakan 3 ultrasonic distance sensor untuk mengesan objek di hadapan, di kiri dan kanan. Jadi, nanti motor kita akan bergerak mengelak halangan tersebut apabila sensor kita ada mengesan objek di sekelilingnya. Satu sensor untuk depan, satu sensor untuk kiri dan satu lagi untuk kanan. Kemudian, kita sambungkan ketiga-tiga sensor ground ke ground breadboard dan semua power sensor disambungkan ke 5 voltan breadboard. Pertama sekali, untuk sensor depan, kita sambungkan trigger pin ke digital pin 8 dan echo pin ke digital pin 7. Supaya sensor akan memberi input kepada motor kiri dan kanan. Begitu juga dengan sensor kanan, sambungkan trigger pin ke digital pin 3 dan echo pin ke digital pin 2. Akhir sekali, sensor kiri, sambungkan trigger pin ke digital pin 10 dan echo pin ke digital pin 9. Kita dah siap sambungkan semua komponen. Seterusnya, kita masuk bahagian kod.
Mula-mula, kita kena create variable untuk sensor depan, kiri dan kanan. Lepas tu, kita perlu set semua sensor. Pergi dekat input, ambil yang read ultrasonic distance sensor on trigger pin and echo pin dan letak kat ketiga-tiga set sensor tu. Untuk sensor depan, trigger pin ialah 8 dan echo pin ialah 7. Sensor kiri pula, trigger pin ialah 10 dan echo pin ialah 9. Manakala, sensor kanan pula, trigger pin ialah 3 dan echo pin ialah 2. Ikut seperti yang kita dah sambung ke Arduino kita tadi. Untuk kod ni, kita ada 5 arahan yang perlu dilakukan oleh robot apabila mengesan objek di sekelilingnya. Arahan yang pertama ialah apabila tiada halangan di hadapannya. Jadi pergi kat control guna yang if else, lepas tu pergi kat mat, ambil yang bentuk tajam hujung tu dan letak sensor depan lebih besar daripada 20, bermaksud kalau tiada apa-apa halangan sepanjang 20 cm tu, robot akan terus bergerak ke hadapan. Kita nak set kelajuan maksimum. Jadi, pergi dekat output dan guna 2 blok set pin. Satu untuk motor kiri dan lagi satu untuk motor kanan. Set pin 11 untuk motor kiri dan set pin 6 untuk motor kanan tu 255. Kita nak motor kita bergerak ke hadapan. Jadi, untuk motor kanan, kita pergi dekat output dan pilih 2 blok set pin to high. Pertama, set pin 5 to high dan kedua set pin 4 to low. Seterusnya, untuk motor kiri, sama juga kita pergi dekat output dan pilih block set pin to high. Set pin 13 to high dan set pin 12 to low. Pin 5, 4, 13 dan 12 masing-masing bersambung dengan input 1, 2, 3 dan 4. Jadi, motor kiri dan kanan kita akan bergerak ke depan. Selepas itu, untuk else bermaksud apabila sensor depan mengesan objek dalam jarak di bawah 20 cm, ini adalah arahan keempat, iaitu apabila ada halangan di hadapan. Kita tak perlu susah-susah, hanya duplicate kod yang kita dah buat dekat atas dan ubah. Apabila ada halangan di depan, robot kita bergerak dengan kelajuan minimum. Jadi kita ubah kepada 100. Mula-mula, robot akan berhenti sebentar. Maka, motor kanan dan kiri perlu di-set to low. Kita pergi kat control dan guna wait 2 second supaya motor berhenti sebentar. Lepas tu, kita duplicate lagi kod yang ke atas untuk motor mengundur ke belakang. Apabila undur ke belakang, kita perlu set terbalik. Jadi, untuk motor kanan, set pin 5 to low dan set pin 4 to high. Manakala, motor kiri, set pin 13 to low dan set pin 12 to high. Dan letak wait 4 second untuk mengundur selama 4 saat. Kita duplicate lagi untuk robot berpusing ke kiri. Apabila pusing ke kiri, motor kanan kita perlu bergerak manakala motor kiri tidak perlu bergerak. Jadi, motor kanan set pin 5 to high dan set pin 4 to low. Manakala motor kiri, kita set pin 13 dan 12 to low. Kita letak selama 3 saat untuk berpusing. Seterusnya, arahan kedua iaitu apabila ada halangan di kiri, pergi dekat bahagian control dan ambil. Kemudian, guna blok yang hujung tajam tu ada dekat mat dan setkan sensor kiri lebih kecil sama dengan 20. Kita hanya perlu duplicate kod yang ke atas tu dan masukkan dalam ruangan if kat bawah. Kita nak kod yang pertama sekali sehingga motor kiri dan selebihnya tu kita buang. So, tak perlu pening-pening kepala nak buat balik. Apabila ada halangan di sebelah kiri, robot perlu bergerak ke kanan untuk mengelak halangan dalam kelajuan minimum. Kelajuan kita akan kekal iaitu 100. Jadi, motor kanan perlu berhenti dan motor kiri bergerak.
kita perlu set pin 5 dan 4 dulu supaya motor kanan berhenti. Motor kiri set pin 13 to high dan set pin 12 dulu supaya bergerak. Seterusnya kita duplicate kod arahan kedua tadi. Duplicate daripada if to dan ubah. Arahan ketiga kita ialah apabila ada halangan di sebelah kanan, robot akan bergerak ke kiri untuk mengelak halangan di sebelah kanan dengan kelajuan minimum. Kelajuan kita masih kekal iaitu 100 untuk minimum. Jika robot nak bergerak ke kiri, motor kanan perlu bergerak manakala motor kiri berhenti. Maka, motor kanan set pin 5 to high dan set pin 4 to low. Motor kiri pula set pin 13 dan 12 to low. Untuk bahagian ni, kita tukar if sensor kanan lebih kecil sama dengan 20. Kita guna sensor kanan sebab sensor ni akan mengasan apa-apa halangan di sebelah kanan. Jadi kita dah buat arahan 1, 2, 3 dan 4. Akhir sekali ialah arahan kelima, iaitu apabila ada halangan di hadapan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk arahan kelima ni, kita ada tambah sikit kod baru. Pertama, pergi dekat control dan ambil if, kemudian pergi dekat bahagian map dan pilih blok yang hujung tajam tu. Lepas tu kita set sensor depan lebih kecil daripada 20. Kita kena buat lagi untuk sensor kiri dan letak di dalam if sensor depan. Sama juga, set if sensor kiri lebih kecil sama dengan 20. Begitu juga dengan sensor kanan, iaitu if sensor kanan lebih kecil sama dengan 20 dan masukkan dalam if sensor kiri. Maka robot kita akan memberi tindak balas apabila ketiga-tiga sensor mengesan halangan. Lepas tu dah siap, barulah kita boleh duplicate kod yang berada di atas dan masukkan dalam if sensor depan, kiri, kanan lebih kecil sama dengan 20. Dalam arahan kelima, robot akan berhenti sebentar dahulu, kemudian mengundur ke belakang dengan kelajuan minimum. Jadi, kita punya kelajuan masih kekal 100. Robot kita akan berhenti sebentar, oleh itu kita perlu set motor kiri dan kanan tidak bergerak. Jadi, set pin 4, 5 dan 13, 12 to low supaya tidak bergerak. Kita letak juga wait 2 second supaya ia berhenti seketika. Lepas berhenti, robot akan mengundur ke belakang. Kita duplicate kod arahan tadi daripada motor kanan. Kalau mengundur pergerakan, motor kita kena melawan arah. Jadi kita perlu set motor kanan iaitu set pin 5 to low dan set pin 4 to high. Sama juga dengan motor kiri, set pin 13 to low dan set pin 12 to high. Maka motor kita akan bergerak ke belakang. Kita ubah masa menjadi 4 saat supaya mengundur selama 4 saat. Kemudian, robot akan berpusing menghadap ke belakang. Kita akan duplicate arahan yang baru kita buat tadi, ambil daripada motor kanan. Cara kita nak buat robot kita menghadap ke belakang ialah dengan bergerak ke kiri dengan lebih lama supaya dia akan menghadap ke belakang. Oleh itu, motor kanan kita akan bergerak dan motor kiri kita tidak bergerak. Jadi, kita set pin 5 to high dan set pin 4 to low untuk menggerakkan motor kanan. Manakala, kita set pin 13 dan 12 to low untuk menghentikan motor kiri. Akhir sekali, kita setkan masa yang lebih lama iaitu 4 saat supaya robot kita berpusing hingga menghadap ke belakang. Dengan ini, bahagian kod kita pun dah siap. Jadi, jom start simulation.
Arahan 1 ialah jika ada halangan di hadapan, maka robot akan bergerak ke depan dengan kelajuan maksimum. Boleh nampak dekat kedua-dua motor tu dia tulis 231 RPM iaitu rotation per minute. Arahan 2 pula ialah jika ada halangan di sebelah kiri, maka robot akan bergerak ke sebelah kanan dengan kelajuan minimum. Oleh itu, motor kanan akan berhenti dan motor kiri bergerak. Dekat motor kanan dia cuma 1 dan 2 RPM, manakala motor kiri 90 RPM ke bawah menunjukkan itu ialah kelajuan minimum. Kemudian jika tiada halangan di sebelah kiri, robot akan bergerak ke depan semula dengan kelajuan minimum. Seterusnya, arahan ketiga ialah jika ada halangan di sebelah kanan, maka robot akan bergerak ke sebelah kiri untuk mengelak halangan dengan kelajuan minimum. Dengan ini, motor kanan akan bergerak dan motor kiri tidak bergerak. Dekat motor kanan menunjukkan 90 RPM ke bawah, manakala motor kiri 2 RPM ke bawah. Kita pergi pula arahan keempat, iaitu apabila ada halangan di hadapan, maka robot akan berhenti sebentar. Kita boleh nampak motor menunjukkan 0 RPM untuk beberapa saat, kemudian menjadi negatif 90 RPM ke bawah. Ini menunjukkan motor mengundur ke belakang selama beberapa saat. Selepas itu, motor kiri berhenti dan motor kanan bergerak untuk robot bergerak ke sebelah kiri supaya mengelak halangan. Akhir sekali, arahan kelima iaitu jika ada halangan di depan, di kiri dan kanan. Kedua-dua motor menunjukkan 0 RPM, kemudian menjadi negatif 90 RPM. Akhir sekali, hanya motor kanan yang masih bergerak dengan 90 RPM. Manakala, motor kiri hanya 2 RPM ke bawah. Ini menunjukkan robot kita akan berhenti seketika, kemudian robot akan mengundur ke belakang untuk beberapa saat dan akhir sekali motor akan berpusing ke arah kiri sehingga menghadap ke belakang untuk mengelak halangan. Kemudian jika tiada apa-apa halangan di hadapan, di sebelah kiri dan kanan, motor akan bergerak semula seperti biasa dengan kelajuan maksimum iaitu 231 RPM. Itu saja untuk simulasi robot saya. Terima kasih.